Untuk bercakap lanjut berkenaan pasca lawatan Perdana Menteri ke China, kita nak terus bersama Profesor Dr. Sufian Jusoh yang merupakan pengarah Institusi Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS UKM. Selamat tengah hari, Prof. Selamat tengah hari, apa khabar? Baik, Prof. Bagaimana Prof melihat kejayaan lawatan Perdana Menteri kali ini ke China? Saya lihat ada beberapa kejayaan besar. Yang pertama iaitu berkenaan dengan pelaburan, kerana kita dapat menyediakan MOU dan komitmen sebanyak 170 bilion ringgit, iaitu satu jumlah yang amat besar bagi Malaysia. Kemudian kita ada juga peningkatan perdagangan yang dijangka lebih kurang dalam 2 bilion ringgit dalam masa yang dalam 1-2 tahun ini, terutamanya dalam sektor yang global value chain dan juga pertanian. Kalau kita lihat ada satu perjanjian ditandatangani mengenai kemasukan nangka ke negara China. Yang ketiga iaitu berkenaan dengan pendidikan, juga dibincangkan. Ini adalah satu perkembangan yang baik. Tsinghua University akan membuka cawangan di Malaysia dan kita berharap juga universiti-universiti di Malaysia akan dapat meneruskan hubungan yang baik di antara kedua-dua negara untuk membolehkan pelajar-pelajar Cina dan pelajar-pelajar Malaysia belajar di China dan juga di Malaysia. Yang keempat, berkenaan dengan railway ataupun kereta api juga ada dibincangkan di antara Perdana Menteri dengan Xi Jinping, Presiden China, iaitu kita perlu memastikan bahawa perancangan untuk membina railway daripada Singapura ke Kunming itu berjaya. Sekarang ini railway daripada Laos ke Kunming telah pun disiapkan dan kalau kita boleh membina satu railway baru daripada Singapura melalui Malaysia terus ke Laos, ini akan meningkatkan lagi perdagangan di antara kedua-dua negara. Cuma saya berpandangan bahawa kerajaan perlu melihat beberapa perkara. Yang pertama iaitu memudahcarakan pelaburan. Sekarang ini pihak MIDA amat berjaya dalam meningkatkan penyediaan dan pelaburan di Malaysia. Tetapi perlu diingat banyak pelaburan ini perlu melalui birokrasi di peringkat negeri dan juga kerajaan tempatan. Jadi kita perlu melihat kembali prosedur-prosedur pelaburan di peringkat kerajaan negeri dan di kerajaan tempatan supaya dapat dimudahcarakan pelaburan bukan sahaja daripada negara China tetapi juga daripada negara-negara lain. Boleh dipercepatkan sebarang birokrasi mungkin boleh dikurangkan. Yang ketiga, kita juga perlu melihat iaitu kepentingan negara. Apabila pelabur-pelabur ini masuk, kita mesti memastikan mereka membawa teknologi. Tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menekankan tentang pekerja Malaysia yang mesti diambil oleh pelabur-pelabur daripada negara China. Tetapi kita juga perlu melihat kepada kualiti pelaburan tersebut, iaitu berkenaan dengan teknologi, dengan latihan, dengan penyediaan pekerjaan yang berkualiti tinggi dan juga research and development yang perlu dijalankan oleh institusi-institusi Malaysia bagi pihak pelabur-pelabur Cina. Dan akhir sekali saya rasa kita juga perlu melihat bahawa Malaysia juga mampu menyediakan tenaga profesional yang boleh dieksport ke negara China. Contohnya dari segi engineering, architecture dan banyak lagi tenaga profesional yang boleh digunakan dalam usaha membina menambah baik pelaburan daripada negara China. Jadi kita mesti memastikan bahawa 170 bilion yang dijanjikan ataupun yang dibincangkan tersebut mesti boleh dilaksanakan. Dan selalunya pelaksanaan pelaburan ini mengambil masa antara 3 hingga 4 tahun daripada tarikh komitmen dibuat. Jadi walaupun pada hari ini kita bercakap tentang 170 bilion tetapi 170 bilion itu akan mungkin mengambil masa 3 hingga 4 tahun
untuk dilaksanakan di Malaysia. Dan juga Prof, susulan daripada lawatan ini selain MOU dan juga persetujuan yang berjaya dicapai, apakah mungkin perkara utama yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu, Prof? Ya, perkara pertama yang perlu dilaksanakan ialah memastikan bahawa pelabur-pelabur ini masuk. Walaupun kita ada perjanjian ataupun MOU di antara kerajaan dan juga pelabur-pelabur ini, tetapi usaha mesti diteruskan. Jangan sahaja pada waktu lawatan ini, tetapi pihak-pihak berkuasa dan juga pihak berkepentingan mesti meneruskan usaha menarik mereka ini ke Malaysia. Kerana apabila mereka mempunyai MOU dengan kita, mereka telah memberi komitmen, tetapi ada juga usaha daripada pihak lain yang akan cuba menarik pelabur ini ke negara mereka. Jadi kita mesti memastikan mereka datang. Yang pertama, yang kedua mesti memberikan kemudahan untuk mereka melaksanakan pelaburan itu dengan secepat mungkin. Yang itu yang paling penting bagi saya. Ya, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Dr. Sufian Jusof, Pengarah Institusi Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS UKM, mengulas berkenaan dengan pasca lawatan Perdana Menteri ke China.